Halo, selamat datang ke webinar kita hari ini. Nama saya Shen Chu, saya moderator webinar ini yang dibawakan oleh Bursa Malaysia Derivative dan dikendalikan oleh LifeChamp. Nah, hari ini kami agak berbangga kerana dapat menjemput Fahan Kamaluddin, untuk datang ke section kami untuk membincang topik yang agak menarik iaitu strategi perdagangan bagi niaga hadapan minyak sawit mentah, iaitu trading strategy for FCPO. Ya, sebelum kita bermula, izinkan saya membacakan dulu disclaimer. Webinar ini adalah untuk tujuan pembelajaran saja. So, pihak kami tidak bagi sebarang recommendation untuk jual atau beli. So, kami tidak akan tanggung segala kerugian atau atas jual beli kontrak futures. Nah, sebenarnya Bursa Malaysia Derivative sudah mengatur satu series webinar bagi tahun 2020 dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Cina. So, inilah kalendernya bagi webinar yang selanjutnya. Okay, so webinar seterusnya akan dilangsungkan dalam bahasa Cina. So, sekarang bagilah saya memperkenalkan penceramah kita hari ini, iaitu Muhammad Fahan Kamaluddin. Beliau merupakan pemegang lesen SAR Wakil Pasaran Modal CMSLR dari Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham dan juga pasaran niaga hadapan dan derivatif, iaitu futures. So, beliau berpengalaman dan pernah berkhidmat di salah satu broker investment bank selama hampir 10 tahun. So, beliau merupakan lulusan Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan. Beliau mempunyai diploma analisis teknikal oleh UK Society of Technical Analysts dan Certified Financial Technician oleh Amerika Syarikat. So, beliau juga merupakan ahli Persatuan Remaja Bumi Putra dan ahli Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia MATA. So, beliau sering menganjurkan seminar kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan pasaran niaga hadapan. So, beliau juga mempunyai algorithmic trading system dan robotic trading system. Wow. Untuk memudahkan proses dagangan dan pelaburan lebih mudah dan konsisten untuk produk pasaran niaga hadapan tempatan dan juga global. Sekarang izinkan saya untuk memberikan presenter control kepada you, Fahan. Okay. Alright. Okay. Boleh tengok slide. Okay. Okay, thank you Shin. Selamat malam dan selamat sejahtera semua yang join webinar pada hari ini. Shin telah menerangkan berkenaan diri saya. So, sebersikit daripada saya. Jadi, terima kasih juga kepada LifeChamp dan Bursa kerana memberi peluang untuk saya lagi sekali menyampaikan topik pada hari ini yang boleh kata topik yang hot sebab pasaran FCPO ni adalah satu pasaran lokal ataupun tempatan yang masih orang kata masih menjadi tarikan dan minat lah sebab antara yang aktif dekat Malaysia patuh syariah, so melengkapi apa yang kita nak lah. Jadi hari ini anda akan mempelajari penerangan. Saya akan buat penerangan sedikit sebab session penerangan basic semua saya dah buat pada session yang lepas, sesi yang lepas. Jadi hari ini saya akan buat penerangan sedikit. Kita buat recap berkenaan produk FCPO ni dengan lebih mendalam dari segi spesifikasi dan tujuan dia. Okay, so bila kita nak berdagang FCPO ni, kita just nak tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi pergerakan FCPO ni daripada sudut analisa fundamental ataupun teknikal. FA dan TA, bukan saja saham yang memerlukan FA dan TA. Jadi FCPO akan memerlukan lebih teknikal because of dia punya instrumen adalah lebih volatile, lebih aktif dan dia adalah pasaran dua hala. Jadi kita nak tengok dari sudut hari ini kita akan lebih kupas kepada analisa fundamental dan teknikal macam mana kita nak membina satu strategi dagangan. So seterusnya adalah pengenalan kepada beberapa jenis indikator bagi membina satu kaedah ataupun teknik yang baik dalam dagangan CPO ni lah. So kita akan belajar few indicator, saya akan terangkan sebab kalau nak belajar banyak lagi, so anda mungkin boleh pergi kelas di luar ataupun
ataupun mungkin pihak LiveChain akan buat seterusnya mungkin sesi pengenalan indikator dan sebagainya lah untuk seterus punya webinar. Jadi keempat adalah membina strategi yang sesuai untuk jangka pendek dan jangka panjang. So sebab dalam dagangan ni tak kisah ada orang nak trade short term, ada orang trade mid term. So kita nak tengok strategi mana yang sesuai, macam mana anda nak pilih strategi tu mengikut apa yang kita nak. Dan seterusnya mempelajari cara menguji dan mengulang kaji strategi tu yang dibina untuk memastikan ia berfungsi dengan baik lah. Okay, seterusnya yang ni saya buat sepintas lalu untuk introduction ataupun pengenalan kepada pasaran niaga hadapan FCPO ni. So mana yang sebab saya ada invite few clients yang baru join, baru buka account dan sebagainya. Jadi anda mungkin terlepas sesi awal. Jadi saya terangkan sedikit berkenaan asas untuk anda untuk anda trade ataupun berdagang pasaran FCPO ni lah. Okey, seterusnya adalah derivative commodity. Jadi FCPO ni, sekarang kita nak trade FCPO ni. FCPO ni di bawah derivative commodity. Jadi produk derivative commodity ni pula terdiri daripada dua kategori, iaitu pertanian, kita panggil agriculture, dan komoditi logam berharga, kita panggil precious metal lah. So maknanya di bawah derivative commodity ni dia ada dua. Jadi satu pertanian, satu precious metal. Untuk dekat skop pasaran tempatan ataupun Malaysia ni, kita hanya yang famous lah. Dia ada banyak. Dia ada niaga hadapan gold, minyak sawit mentah, seperti yang dalam senarai tu lah kan. So anda boleh tengok. Cuma yang famous ataupun yang popular lah dekat Malaysia ni adalah FCPO untuk agriculture, dan logam berharga ni, precious metal ni adalah seperti gold. Semua gold kat Malaysia ni mungkin belum start aktif. Baru diperkenalkan juga. Masih orang kata masih barulah. Jadi perlukan volume daripada anda semua untuk trade gold tu dan logam-logam lain lah yang ada. Kalau dekat Malaysia yang logam berharga memang emas je. Tapi kalau anda trade global, so ada copper, ada silver dan sebagainya. So dekat Malaysia ni skop dia kecil sikit. Jadi pasaran dia ikut pasaran kita lah, waktu dan sebagainya. Okay, so apa tu futures crude palm oil ni? Jadi macam sebelum ni kita trade crude palm oil ataupun minyak sawit mentah ni, underlying asset dia ataupun apa yang kita dagangkan adalah crude palm oil. So ramai yang tanya nanti di end of session, mungkin orang akan tanya apa perbezaan CFD dengan futures dan sebagainya. Jadi senang cerita, futures ni dia kita trade memang physical product. Maksudnya kita ada barang yang kita trade. Kita berniaga ni kita ada barang yang kita trade lah. So macam kita trade FCPO, kita akan berniaga minyak sawit mentah. Kita buat jual beli minyak sawit mentah. So bila anda buat satu posisi ataupun position beli minyak sawit mentah, secara teorinya anda akan membeli secara real lah. Cuma penghantaran tu akan dibuat daripada pada masa akan datang, pada masa hadapan lah. Sebab tu kita panggil futures. Jadi dia adalah berkonsepkan settlement dia adalah physical delivery. So maknanya anda beli minyak sawit mentah. So ramai yang cakap, yang orang-orang baru, biasa orang lama akan cakap nanti kau beli minyak sawit mentah akan hantar kat rumah kan. So konsep dia lebih kurang sama. Sebab bila anda beli minyak sawit tu dalam kuantiti 25 metric ton untuk satu lot ataupun satu contract size je. Jadi bila anda beli kontrak tu pada harga rendah, tiba-tiba harga naik. So anda boleh jual balik kontrak tu. Walaupun dia belum deliver lagi ataupun belum hantar lagi produk tu, tapi anda boleh jual bila harga dia naik. So pada saya konsep dia simple. So kita trade minyak sawit mentah secara delivery. So penghantaran dia akan ada secara fizikal. Jadi kita as trader, kalau kita nak trading saja, so kita tak perlulah sampai delivery tu berlaku. Jadi kita just nak beli, ambil kesempatan orang kata daripada kenaikan harga dia ataupun penurunan harga. Jadi pergerakan harga pula, contohnya sekarang 2,800 harga dia 1 metric ton. So pergerakan dia akan bergerak dalam satu, orang kata satu tick atau satu bit lah, iaitu bernilai RM1. So RM1 ni disebabkan dia 25 ton, so dia bersama dengan RM20 lah. Pergerakan harga RM1 tu dia bersama RM25. Jadi nanti yang tu saya akan terangkan depan ni. Trading hours
So macam saya cakap, produk lokal ni dia akan ikut trading hours office hour Malaysia lah. Cuma dia lambat sikit daripada saham. Dia bermula pada pukul 10.30 pagi sampai 12.30 tengah hari dan dia berehat sebentar, sambung balik pukul 2.30 sampai pukul 6. Ya, pukul 6 dia tutup lah. Okay, so contract month yang ada tu, so anda banyak pilihan lah. So anda boleh pilih nak trade bulan Disember, anda boleh pilih bulan Januari 2021, bulan seterusnya lah. Maknanya kontrak masa depan akan datang. Okey, seterusnya adalah margin. Okey, margin ni adalah modal lah. So kalau kita dalam webinar yang lepas kita terangkan margin ni macam mana nak kira dan sebagainya, apa fungsi margin tu, nanti anda boleh tengok video yang lepas. So margin ni modal yang anda perlukan untuk trade satu kontrak adalah 4,500. Jadi anda ada 4,500, anda boleh trade FCPO. Senang cerita macam tu lah kan. So kita just cut. Okey, yang ni butiran lebih detail lah. Ni daripada Bursa Malaysia punya website. So anda boleh ke Bursa Malaysia punya website, anda boleh study, anda boleh tengok lah penerangan details about this product. So ni spek dia. Dia ada hard limit dan sebagainya lah. Okey, dia ada hari dagangan akhir. So orang kata, okey, bila tempoh matang ni kan, kita beli pada masa akan datang ni. So bila dia akan sampai? Okey, sebab FCPO ni dia ada tempoh matang, kita panggil maturity date. So maknanya setiap hari dagangan akhir tu adalah pada bulan yang first ni anda nampak ni. Kontrak luput pada waktu tengah hari pada hari ke-15 bulan terkini. Jadi senang cerita, hari ke-15 dalam bulan terkini. Jadi 15 hari bulan, kontrak akan tamat, dia akan start bulan baru pada kontrak yang seterusnya adalah pada 16 hari bulan setiap bulan lah. So senang lah nak kira, maksudnya setiap bulan anda nak tahu, okay, bulan ni kontrak bulan berapa, yang tu nanti kita akan tengok berapa hari bulan kita dah masuk lah. Maksudnya sekarang 15 hari bulan, kita masih trade bulan aktif tu adalah 3 bulan akan datang yang paling aktif lah. So anda nak recognize macam mana, nak tahu yang paling aktif apa semua tu, nanti kita tengok dekat platform pun kita boleh nampak. Okay, macam ni lah dia kata, okay, ada grade contract dan tempat serahan. Maknanya kalau anda beli minyak sawit mentah, dekat mana anda nak terima minyak sawit tu, dekat pelabuhan yang ditetapkan lah. So hati-hatilah bila trade tu, jangan beli spot month supaya anda tak kena bayar ataupun deliver minyak sawit tu, dan ataupun anda tak perlu dapat minyak sawit tu. Sebab dan anda akan dikenakan penalti jugalah nanti. Yang ni saya ambil daripada Bursa Marketplace. So anda boleh ke Bursa Marketplace. Ini adalah inisiatif daripada Bursa Malaysia juga. So mereka membuat satu platform yang anda boleh tengok, anda boleh explore Bursa Marketplace ni. Dalam tu dia ada paper trade, anda boleh buat paper trade. Walaupun harga dia a bit delay, agak delay dalam 15 minit, tapi pada saya dia sangat baik. Untuk saham ke, untuk futures ke, anda boleh tengok lah. Ini antara orang kata option lain yang anda boleh dapat dalam Bursa Marketplace. Kat sini, yang ni saya ambil daripada last month punya webinar punya slide kan. So dekat sini dia ada bulan November, Oktober, September, Ogos 2020. So dekat sini anda nak tengok bulan yang aktif adalah bulan berapa, adalah kat sini bulan November lah. So anda jangan salah faham yang ni last month punya contract. So kita dah masuk 15 September. So kita dah masuk 16 September, kita dah beralih ke bulan Disember yang paling aktif. Macam sekarang dalam ni anda tengok volume paling banyak dekat sini open interest. Kita tengok open interest dengan volume. So volume paling banyak bulan Oktober. So Oktober lah paling aktif masa slide ni dibuat. Jadi kalau sekarang anda nak tengok, anda tengok dekat platform anda buka account, anda dapat platform online untuk trading. So anda tengok dekat kuantiti bulan mana yang paling banyak volume. So yang bulan tu yang paling aktif. So lain-lain anda tak perlu tengok lain-lain lah. So sebab kalau nak tahu paling aktif, sama ada volume ataupun open interest, paling kanan sekali. Ada 57,721. Bermakna kontrak yang masih dipegang oleh semua trader lah dalam pasaran. Yang ni detail, so anda boleh belajar mungkin dengan advisor ataupun dealer yang anda buka account lah.
Okey, kaedah dan strategi dia pasal hadapan FCPO ni. Okey, kaedah dagangan dibuat untuk trading FCPO ni, dia tak macam saham. So mana yang ada background saham ni kita panggil belilah. So buy kan. So dalam futures ni kita panggil long atau short. So senang cerita, long ni buy, short ni sell. Dia panggil terms dia macam tu lah, kita panggil terms lah. So kaedah dagangan dia. Jadi long ni perjanjian untuk membeli suatu kontrak pada masa hadapan dan pada masa harga yang ditetapkan tu lah bila kita nak buat satu position tu. Jadi kalau short ni kita sell lah. Harga tu maknanya kita jual. Suatu kontrak tu berapa harga dia kita jual. Jadi long untuk beli, short untuk sell. Okey, dia ada satu term lagi yang biasanya menjadi pertanyaan jugalah yang baru kan. So dia ada intraday overnight. Sebab ada certain broker dia menetapkan kadar yang berlainan untuk margin untuk intraday dan overnight. Ada tetapkan kadar kos yang berbeza untuk intraday dan overnight. So intraday ni adalah intraday maksudnya dagangan tu anda boleh buat pada hari yang sama. Maksudnya beli pukul 10.30, pukul 5 petang kita tutup position. So kita panggil intraday lah. Jadi ada certain broker menetapkan 4,500 tadi margin asal, dia boleh discount sikit. Maknanya anda boleh ada 3,000 ataupun lebih rendah anda boleh trade intraday. Jadi kos dia pun dia orang akan ada yang ditetapkan berbeza-beza. Jadi mungkin intraday anda trade murah sikit dia punya kos dia. So overnight tu lebih tinggi sikit. Jadi yang tu anda boleh tanya lebih lanjut dengan broker anda. Jadi terms dia adalah intraday untuk dagangan dalam hari yang sama. Tapi untuk overnight ni adalah anda carry position tu kepada esoknya ataupun seminggu ataupun sebulan. So depends on contract month ataupun position dan strategi anda. So anda nampak bulan 9 uptrend. So kita nak pegang position bulan 9 ni buy lah sampai ataupun long je lah sampai bulan berapa kan yang kita nampak trend dia dah habis. Jadi macam tadi saya cakap yang tu adalah strategi masing-masing untuk buat decision ataupun keputusan untuk anda pegang posisi tu ataupun anda nak trade intraday. Jadi anda kena familiar benda ni dan baru anda start trade lah. Okey, kaedah macam mana anda nak buat trading ni. So macam ni part of strategi lah kan. So kita tengok apa orang kata siapnya saya ambil pen. Okay, so bila anda tengok sini contoh pengiraan beli ataupun buat long position. Jadi long ni sebenarnya normal lah. So orang yang pernah trade saham ke forex ke apa-apa yang anda pernah trade, so normally kita akan tengok contoh saham lah sebelum ni. So anda nak buat position beli ataupun buy. Jadi dekat sini saya dah marking, contohnya FCPO lah ni. So ni chart yang lama, so jangan ambil kisah dekat harga tu, kita just nak tengok macam mana kita buat dagangan tu. So dekat sini bila anda tengok anda nak beli position tu, bila anda nampak dia break downtrend line ni, so kita ada nampak downtrend line ni, dan bila nak break line ni, kita ada breakout kat sini berlaku, so kita masuk position kat sini. Jadi dia akan masuk position depends on kita punya modal ataupun kita punya strategi. Money management semua kita akan tetapkan, okay saya ada 10,000, saya nak masuk berapa kuantiti dan sebagainya. Jadi dekat situ anda dah tetapkan, contoh kat sini saya buat satu lot dulu ataupun satu kontrak. Kita nak masuk satu kontrak saja. So saya ada RM5,000. So saya boleh masuk satu kontrak. Jadi saya masuk kontrak beli dekat sini 2132. Saya ada mark dekat sini kan. So 2132 saya beli. Dia break down trend line, saya menjangkakan dia akan naik lah. Okay, so bila dia naik, saya nak hold position sampai trend dia habis. So kita lukis satu trend line lagi. Dan kita nampak dia break uptrend line pula. So bermakna trend tu kemungkinan dah habis ataupun dia nak turun dulu ataupun dia nak break high ataupun sideways lah. Jadi kita nak take profit. So kat sini arrow yang merah ni kita akan take profit lah.
Jadi harga dalam 2165 kat atasnya. Ya, so cara pengiraan dia simple je. Maknanya 2165 ni anda jual pada harga tinggi, so beli pada harga rendah kan. So anda turun terus tolak je. Jadi 2165 tolak 2132 kita ada perbezaan RM33. RM33 ni tadi RM1 bersama RM25 kan. So 33 kali dengan 25, so anda dapat RM825. Secara kasar lah gross je. So anda tolak kos anda berapa ringgit, mungkin RM30, so anda just tolak RM30, anda untunglah RM700 lebih. So macam itulah. So kos untuk dagangan futures ni adalah per transaction. So anda beli satu kontrak tadi ada charge lah. Anda masuk berapa, okey dia charge. Sebab bila anda tutup hari yang sama, dia akan kira anda charge intraday yang rendah tadi. So bila anda carry untuk overnight, mungkin hari ni beli petang, esoknya baru nak jual. So kira overnight lah sebab dia dah masuk hari yang berlainan. So dia dah kira overnight, jadi charge dia mungkin lebih tinggi sikit. Jadi anda kena kira. Kat sini saya tak masukkan lah sebab charge ni berbeza, broker berbeza dia punya charge dia. Okey, seterusnya contoh disebabkan futures ni ataupun FCPO ni adalah dagangan dua hala. So itu adalah kriteria penting untuk orang kata nak trade FCPO ni sebab dia two way market. So macam saham turun kita tak boleh nak sell kan. Jadi tak boleh nak sell dulu, buy back bila harga rendah. Tapi yang FCPO tak ada masalah. So kita mesti boleh trade bila kita jangkakan dia jatuh. So anda nampak dia naik ni kan, naik atas uptrend ni, uptrend line, so dia break. Dia break, kita sell. Jadi bila anda masuk sell dekat sini, kita marking mungkin dekat closing ni, kita masuk sell 2147. So bila turun, dia sampai dekat bawah ni, dia break uptrend line balik. Jadi dia dah menampakkan tanda dia nak cuba naik pula ataupun kita just nak secure profit, kita just take profit kat sini lah. Bila dia naik, dia confirm, dia close atas trend line ni, then kita take profit dekat 2125. So 2125, okey macam mana nak kira untung pula kalau jual ni ataupun short kan? Sebab pelik juga, saham kita boleh beli, dia boleh short pula, kita boleh sell pula kan. So bila kita menjangkakan kejatuhan suatu harga tu, so kita boleh jual pada harga yang tinggi, kita beli balik pada harga yang rendah. Jadi perbezaan dia tetap sama, maksudnya perbezaan tu lah profit kita. So macam tadi kita beli harga rendah, kita jual harga tinggi, kita beli RM1, kita jual RM2, itu untung RM1. Tapi kita jangkakan harga barang ni nak jatuh, kita jual RM2, nanti sampai RM1 kita beli balik. So perbezaan tu untung. Jadi dekat sini pengiraan untuk jual ataupun short ni sama juga. Maknanya jika anda jual tadi dekat 2147, anda tutup position tu dengan beli semula position tu, dia kira tutup position, dia kena beli balik lah sebab kontrak tadi kita open sell. So maknanya 2147 tolak 2125, so bersamaan 22 mata. Jadi 22 point lah. So 22 point ataupun tick ataupun bit mana yang anda ni familiar, ataupun sebab dalam future ni kita panggil tick lah biasanya, ataupun points. So 22 mata darab dengan 25 sama 550. Jadi dekat sini kita nampak perbezaan dia. So market naik ke turun ke tak ada masalah. Okay, dia naik balik kita boleh beli balik. So depends on strategi kita macam mana kita nak trade ataupun signal yang kita boleh. Now buat boleh you buka full screen lah. Oh, you nampak ni kecil Sorry, I tak perasan. In a PowerPoint mode lah, full screen lah. Sekejap ya. Okay. Okay, so kalau tadi kita dah tengok, so sorry tadi slide tu kecil sikit So anda mungkin nampak lebih clear. Okay. Yang ni tadi beli dan sekarang untuk sell lah. Untuk jual. So dua keadaan berbeza memastikan kita orang kata dapat keuntungan daripada dua hala. Jadi kelebihan dekat trading FCPO ni ialah kalau kita
Orang kata kalau kita tak tengok saham, sebab saham mungkin terlalu banyak saham anda nak fokus. Jadi kalau FCPO ni anda hanya ada satu FCPO saja, bulan berapa anda nak trade, so anda hanya fokus pada satu chart, so tak kisahlah dia naik ke dia turun, so kita still boleh trade dia dua hala. So kita nampak FCPO turun, ada bad news ke dan sebagainya, signal nak turun ada, kita sell. Bila kita nampak dia nak naik, dan kita akan belilah position tu. Okay, even satu tick pun anda boleh untung jika cost anda kecil. So strategi ada orang dia kata tak apa, saya modal banyak, saya masuk quantity mungkin 5 position ataupun 5 lot ataupun 5 contract. So dapat satu tick dia dah lebih kurang dalam 125 untuk satu tick. Jadi dia dapat 2 tick, dia rasa 250 dia cukup. So dia tak perlu tunggu sampai 22 mata lah. So dekat situ kelebihan dia. Jadi dengan modal yang kecil anda boleh trade banyak kali dan membuahkan hasil lebih banyak daripada apa yang kita jangka lah. Okey, seterusnya macam saya cakap tadi, faktor yang mempengaruhi dagangan CPO ni. Maksudnya apakah faktor-faktor yang kita nak tengok? So basically yang faktor untuk FCPO punya strategi ataupun saya punya view ataupun pandangan lah. So bila kita tengok trading futures ni, dia mempunyai tempoh tamat kontrak yang agak pendek. So dalam masa sebulan dia akan masuk kontrak baru, sebulan dia akan masuk kontrak baru. Jadi saya mencadangkan ataupun strategi saya akan lebih pada short term, sebab bila kita nak roll over kontrak tu dia akan perlukan skill yang lebih tinggi, sama ada nak buat spread dan sebagainya, itu yang tu lebih advance lah. Tapi untuk anda trading yang untuk permulaan baru, kita galakkan anda trade short term. So view jangan terlalu besar, cuma kita just nak tahu apa faktor-faktor ni untuk kita analyse position kita jika ada position yang kita overnight. Sebab bila anda trade short term, so dia memerlukan skill lebih dekat pada analisis secara teknikal, ataupun kita based on indicator, technical indicators. So faktor-faktor ni akan melebihkan, orang kata pemberat tu lebih di analisa teknikal ataupun skill dekat teknikal lebih daripada fundamental. Because fundamental untuk FCPO macam ni kan, saya terangkan fundamental kan. So fundamental untuk FCPO ni sebenarnya tak banyak, sebab apa yang menggerakkan FCPO ni adalah dari segi orang kata apa, demand and supply. So maknanya satu, demand and supply. Jadi permintaan tinggi, penawaran kurang, harga akan naik. So permintaan rendah, supply ataupun penawaran lebih, dia akan turun. So apa yang menyebabkan sesuatu demand ataupun permintaan tu naik ataupun turun akan menggerakkan harga tu lah secara relatif dia. Jadi anda tak payah pening, sebab satu lagi kelebihan untuk produk yang based on commodity ataupun pertanian ni, kelebihan dia adalah dari segi season. Jadi setakat ni lah 10 years back kita punya data, sebab season, contoh macam kita tengok dekat mana kelapa sawit ni ditanam lah secara orang kata apa, secara meluas, ataupun majority producer dekat dunia ni sebenarnya Malaysia, Indonesia, Brazil, yang tu antara yang besar. Jadi yang mendominasi sebenarnya Malaysia dan Indonesia. So kita dengan Indonesia pun berkongsi iklim ataupun season yang lebih kurang sama. Jadi so tak banyak beza. Tak adalah macam Malaysia sekarang musim hujan, Indonesia musim panas. So dia perbezaan yang agak ketara, tapi sebab kita pun berjiran, jadi perbezaan season tu tak banyak. Jadi dan dia berulang setiap tahun. So maknanya kita akan tengok season dekat barang pengganti dia seperti soybean dan soybean oil. So dekat sana dia akan kontra dengan kita. So bila dia tiba musim sejuk, kita pula tiba musim hujan dan sebagainya. So dua-dua production akan drop. So production drop, permintaan sama je. So ataupun meningkat. Jadi yang ni akan meningkatkan harga FCPO dan soybean oil selaku pengganti dia. Jadi bila harga soybean oil mahal, orang akan beralih pada CPO. So CPO akan naik juga. Jadi season ni anda perlu baca dari segi macam season yang maksudnya yang penting-penting. Macam kita kat Malaysia ni kita ada dua faktor yang season yang utama, cuaca yang utama adalah La Nina dengan El Nino.
So kebiasaannya akan berlaku La Nina ni akhir-akhir tahun lah. Macam sekarang kalau tak silap saya ada ambil keratan akhbar bagi tahu kita dah masuk fasa yang orang kata La Nina akan kena dekat kita dalam bulan akhir-akhir tahun ni lah. Sebenarnya every year benda yang sama juga sebenarnya. Jadi kalau anda tengok dekat sini, musim atau pusingan bagi kutipan hasil sawit tu akan memberi kesan seperti musim panas ataupun musim hujan. Jadi pada hujung tahun atau awal tahun dia akan bagi impact pada kenaikan atau penurunan harga saham. So secara fundamental dia lah. Jadi bila kita menjangkakan okey akhir tahun ni musim hujan. So buah tak ada ataupun berkurang. Jadi harga akan naik sebab permintaan tetap sama. Jadi bila harga naik ni, so kita standby nak masuk position apa. Macam itulah. So kita study dari segi analisa fundamental, kita nak tengok apa yang kita boleh nampak. Seterusnya adalah permintaan minyak sawit seperti negara luar lah, seperti India, China yang orang kata pengimport besar lah untuk kita punya minyak sawit. Sebab minyak sawit kita grade lebih baik daripada Indonesia. So far dua negara ni agak banyak lah dia ambil daripada kita. Cuma isu baru-baru ni kalau anda baca news dan kita dengar dekat media masa pun baru-baru ni US kalau tak silap dia nak ban FGV sebab pakai import workers. So benda-benda ni mungkin hit certain saham tu, tapi mungkin secara tidak langsung ada sedikit tempias dekat sektor ni lah. Jadi kita kena alert juga apa yang dia boleh bagi kesan dekat permintaan dengan penawaran. So dia akan memberi kesan pada harga juga. Jadi even bukan US pengimport besar, tapi Europe pun salah satu orang kata antara besar jugalah sebab Perancis ban dan sebagainya. So kalau dia orang accept, mungkin harga minyak kita akan stabil pada 3,000 RM3,000 ke atas. So dia memberi keuntungan lebih kepada negara dan peneroka. Okey, so seterusnya adalah kajian dan pelaksanaan negara pengeluar sawit seperti Indonesia yang menggunakan kandungan biodiesel yang lebih tinggi, B50. So pada masa akan datang mungkin bila diorang dah guna start biodiesel, so mungkin permintaan tu akan lebih banyak digunakan. Sama juga dekat Malaysia. So yang ni heat map yang kita ambil daripada, so yang ni tak update, so last few years lah. So kalau kita tengok secara tak, orang kata secara kasar pun kita tengok bulan yang saya marking itu adalah bulan yang akhir tahun lah. So September, start masuk dia Oktober, November, Disember dan seterusnya pada awal tahun. So secara orang kata kita nampak dekat, so bila tengah-tengah kita nampak ada bulan hijau, ada bulan, so dia berselerak. Jadi kita tak dapat taburan yang orang kata susah nak buat decision lah. Tapi di hujung tahun dan di awal tahun kita nampak agak sekata. So ada certain month yang mungkin kurang sikit, tapi possibility untuk dia naik tu adalah tinggi sebab season tu adalah orang kata demand yang kurang dan waktu bulan yang hijau ni adalah bulan yang bullish. Jadi bulan Oktober, November, Disember. Jadi bila anda beli saham berkaitan plantation, akhir-akhir tahun lah, so kita akan masuk ataupun kita akan tengok study. Jadi kalau untuk futures pun, so kita akan tengok position long tu bermula dekat bulan September macam tu lah. Jadi kontrak yang bulan September, Oktober ni kita dah start tengok untuk position long. Jika anda ambil kira fundamental is anda punya strategi ataupun alasan, orang kata catalyst lah untuk anda trade long untuk FCPO. So anda nak masuk position tu overnight, mungkin anda boleh ambil bulan Oktober ataupun lebih jauh sikit bulan Disember. Even bulan semasa tu adalah maksudnya anda boleh, bila anda nak hold position tu lebih lama, anda ambil position yang jauh sikit ke hadapan. So biasanya kita trade 3 bulan hadapan, so anda boleh ambil 4 bulan atau 5 bulan ke hadapan untuk anda ambil position tu. So
Fahan, are you still there? Fahan? Fahan, are you still there? I cannot hear you. Minta maaf saya rasa speaker ada sedikit gangguan dalam internet. Minta maaf tunggu sekejap. Minta maaf I think the speaker is ada sedikit masalah internet. Dia akan online sekejap lagi. Minta maaf tunggu sekejap. Okay, speaker sudah kembali. Fahan? Hello? Can you hear my voice? Yes, yeah, can hear your Okay. voice. Okay, let me make you Sorry. presenter sekali lagi Tadi you disconnect. Tu lah. I pun cakap seorang-seorang, I tengok audience 100% zero. So tadi kami dengar sampai heat map Lepas tu Okay. sudah disconnect. Okay. I continue dekat heat map lah. Ya, boleh you show your webcam? Okay. Wait Dan juga slide lah. Boleh tengok slide. Sekarang boleh tengok you punya screen. Okay. Boleh nampak?
Ya, boleh nampak. Teruskan. Okey. Okey, maaf atas gangguan tadi. Okey, saya sambung dekat heat map tadi. Dalam data yang saya bagi ni adalah data 10 tahun lepas lah. Jadi yang terkini kita tak update dekat dalam ni lah. So basically sama je sebab bila anda tengok dalam chat dia boleh diterjemahkan dalam chat. Nanti kita tunjuk dekat chat bagaimana kita nak tengok bulan mana yang naik, bulan mana yang turun. So kita mark dekat sini Oktober sampai Disember ataupun biasanya sampai bulan 1 ataupun bulan 2 lah. Kita panggil Chinese New Year Rally pun biasanya FCPO dan pasaran saham pun agak aktif untuk boleh kata bullish lah. Jadi kita nampak dekat sini data dari segi fundamental bagi tahu yang akhir tahun dia akan naik. So yang di tengah-tengah ni adalah orang kata apa yang agak berselerak, mungkin downtrend lah. So lebih kepada down lah sebab bila dia dah naik banyak, so dia akan berlaku retracement ataupun sideways dekat pertengahan tahun ni. Okey, dekat sini berita-berita ni anda boleh dapat dekat mana-mana online. So yang terbaru adalah La Nina set to support CPO price. So heavier rainfall ni maknanya hujan lebat ni akan squeeze production. So terbaru ni Sabah kena PKPD dan sebagainya. So mungkin kalau ada terjejas pun ada certain ladang mungkin terpaksa ditutup dan sebagainya. Jadi dijangka permintaan tetap sama tapi mungkin production akan ada terjejas sikit lah. Jadi that's why kita nampak semalam dengan hari ni FCPO teruskan kenaikan hampir ke 3,000 mata. Jadi kita jangkakan dari segi analisa fundamental ni kita menjangkakan market ataupun pasaran FCPO ni masih bullish lah ataupun menaik. Masih dalam trend menaik since start daripada after PKP selepas PKPP macam tu lah. So bulan 6 macam tu. Jadi kita akan tengok chart selepas ni. Okay, so dari segi kajian fundamental basically kita dah tahu apa yang mempengaruhi secara fundamental lah, secara background business ataupun pergerakan demand and supply, permintaan dan penawaran suatu FCPO punya produk. Jadi seterusnya adalah kajian lebih kepada technical, iaitu technical ni kita banyak more to technical parts macam kita guna technical indicators, baca pergerakan market dan sebagainya lah based on charting ataupun chart. Okay, so dalam struktur pergerakan pasaran ni dia ada kita panggil wave lah. So manusia yang paling orang kata famous ataupun teori ni diperkenalkan oleh Ralph Nelson Elliott. So dia keluarkan teori Elliott wave. So rasanya ramai yang pernah dengar Elliott wave. So dia memperkenalkan orang kata satu teori bagi tahu yang harga ni bergerak dalam bentuk wave ataupun ombak. So macam kita pergi pantai kan, so kita nampak ombak kat tepi pantai tu dia bergerak dalam tempo ataupun irama yang lebih kurang sama dan dia berulang-ulang kali. Mungkin ada kala mungkin ombak tu besar, ada kala ombak tu kecil. Jadi dia buat satu perkiraan, dia dapat structure Elliott wave ni. So dekat sini dia boleh predict ataupun menjangkakan kemungkinan pergerakan tu pada masa hadapan dengan calculate berapa banyak pergerakan tu dan sebagainya. Jadi pergerakan gelombang ni ataupun kita panggil wave ni adalah terhasil daripada fractals. So anda boleh tengok dalam chart ataupun charting platform anda, kita boleh ada indikator fractal. So fractal ni akan ukur dekat mana bila anda tengok dalam contoh gambar Raja Biru ni, so dia ada A, B, C, D. So dekat plot-plot tu so kita panggil fractals. Jadi dekat mana puncak ataupun pullback kat bawah tu berlaku dekat fractals ni. Jadi pergerakan wave ni sebenarnya terhasil daripada emosi manusia sendiri, psikologi. Jadi orang rasa dia nak naik, bullish, kita beli kan. Jadi harga tu akan membentuk kenaikan lah. So bila anda tengok fractals ni, anda tengok Elliott wave, so dia agak structure, orang kata macam susah sikit lah kita nak buat kira kita macam ni nak kira satu mana dua mana. So dia memang tak terlalu subjektif tapi dia perlukan skill yang lebih tinggi lah. Cuma apa yang anda perlu tahu adalah pergerakan ni berulang-ulang, jadi anda boleh apply pada
pada chart yang anda baca. So anda boleh tengok technical indicators yang boleh disesuaikan untuk tahu bacaan dia berapa banyak. At least anda tahu roughly, oh dia ada 5 wave yang utama. So kita boleh kira roughly berapa dan timing dia bila bermula. So mungkin anda tak dapat wave 1 punya kenaikan, tapi anda boleh dapat wave 2, wave 3 dan sebagainya. So pola wave ni terdiri daripada 5 gelombang besar. So kita panggil dia contoh macam dalam chart ni, dalam gambar raja ni, uptrend punya chart. So major trend lah kita panggil. Major trend dia uptrend ataupun bullish. Jadi major trend ni dia membentuk impulse wave. Kita panggil impulse wave. Jadi dia ada 5 gelombang wave ataupun 5 gelombang atau wave. Jadi dia ada corrective wave. Kita panggil correction lah bila dia berlaku pembetulan harga. So dia discount balik, dia akan berlaku ABC. Kita plot sebagai ABC lah. Jadi teori ni biasanya boleh digunakan dalam saham, futures, forex, bond dan sebagainya lah. So kita apply dalam produk finance, produk kewangan. So yang ada chart ni kita akan guna lah. Jangan chart COVID lah kita guna, tapi sebenarnya apa-apa yang berkaitan chart lah, kewangan lah. So maknanya pasaran apa-apa pun anda boleh apply teknik ni. Tapi dia tak kata confirm. In technical, kita ada falsafah kita. Maksudnya dalam technical kita tak kata setiap orang yang guna technical tu dia salah ataupun dia betul. So nobody is wrong or right. So dia akan ambil masing-masing punya mana yang kita berat ataupun kita lebih. So dekat sini kita just tahu basic macam ni, kita nak tahu apa bentuk market structure dan sebagainya. Okay, so kita nak tahu first thing kita nak tahu trend tu ada 3 bentuk utama. So yang sekarang ni anda nampak adalah uptrend. Jadi trend menaik ni ataupun uptrend adalah kita panggil bullish jugalah. So trend menaik adalah apabila harga membuat kenaikan berulang-ulang. Maksudnya bila dia buat dalam beraja tu anda nampak low, dia buat high. So kemudian dia buat higher low. Low dia lebih tinggi daripada low sebelumnya. So sekejap saya ambil pen. So kita tak perlu go details about technical sangat. So hari ni kalau nak belajar technical, saya rasa satu hari pun kita tak boleh habis semua technical lah. Jadi apa yang basic saya terangkan dekat sini adalah trend. Sekejap ya. Kat sini anda guna trend. Okay, so bila formasi yang dibentuk ni higher high dan higher low. Okay, sekejap. Saya tak dapat cari pen tadi. Orang kami tengah tengok Dengar. itu multi slide lah dalam PowerPoint. Okay tak? Now. Yeah, now I can see your PowerPoint. Okay, Trend so menaik. sorry. Because trend menaik, okay. Trend Want to menaik go ni kita full panggil. screen? Mau buat full screen ke? Boleh juga sekejap. Because saya guna pen ni dia tak boleh ke full screen balik. Oh, boleh. You buat full screen, lepas tu right click and then guna pen. Tapi ini pun boleh lah. Ini pun boleh Okay, lah. sekejap, sikit. Okay, so bila kita buat trend menaik ni, so dia akan buat low, dan dia buat high. So bila dia buat low lagi, low ni akan lebih tinggi lah paras low yang anda nampak dekat sini. Dia akan lebih tinggi daripada low yang sebelum ni. So bila anda tengok dekat chart, anda akan marking kat mana low, kat mana high. So high dia akan lebih tinggi lah. So sama juga dengan downtrend, cuma downtrend ni dia terbalik bila formasi yang dibentuk tu adalah ke bawah pula. Sekejap. Okay.
So kita seterusnya kita pergi ke downtrend. So downtrend ni trend menurun lah. So anda nampak pattern dia akan lower high dan lower low. Jadi formasi yang dibentuk ni adalah downtrend. Okey. Seterusnya adalah sideways. So 3 trend utama ni adalah sideways, uptrend dan downtrend. So sideways ni tak kisah dia akan berlaku di atas trend ataupun di bawah trend. So maksudnya bila anda jumpa uptrend mungkin akan jumpa downtrend pula, lepas tu mungkin akan dia jumpa sideways. So dia akan berlaku dekat mana-mana lah. Okey. Yang ni bila kita apply dekat chart FCPO. So struktur pasaran hadapan minyak sawit mentah FCPO lah. So basically kita ambil yang ni daily chart. So anda akan nampak macam mana dia punya pergerakan yang saya marking tadi lah, sideways. So kemudian dia uptrend dan kemudian dia downtrend. So dekat mana anda nak marking so anda boleh marking lah tadi yang high dia kat mana. So dia buat high, dia buat low. So dia buat high lagi, dia buat low. So dia buat new high, new low. So dia punya pattern tu dia akan berulang-ulang dan dia akan membentuk benda yang sama lah. Jadi bila dia trend dia bertukar, so dia akan buat high yang lebih rendah high dia. So low dia akan lebih rendah daripada sebelum ni punya low. So dia akan jadi pattern dia sama lah. Kalau macam ni kita nampak di seri high dengan di seri low sama je. So kita panggil dia sideways lah. Jadi kita nak tahu trend dia macam mana. Macam ni kita apply di pasaran time frame daily. Jadi bila daily ni dia akan ambil masa yang lama lah. Maknanya setiap satu candle, yang merah hijau ni adalah candle lah. Jadi setiap candle ni dia akan sekejap ya. So setiap chart ni dia akan ada high, dia ada low, dia ada high balik, dia ada low balik kan. So yang ni kita panggil wave lah. Tadi dia membentuk fractal. So kalau kita pakai chart dan pasang indikator fractal, dia akan nampak wave ni lah untuk dia turun ke ataupun dia naik. Jadi anda nak tengok. Jadi kalau anda tengok dekat candle dia, kita panggil candle lah hijau merah ni. So turun satu hari, hari kedua, hari ketiga hijau, hari keempat merah. Jadi bila anda guna time frame daily, time frame ni juga adalah penentu strategi anda. Anda nak hold position, anda perlu tengok daily, weekly, mungkin 1 hour untuk anda entry. Jadi dekat sini anda akan tengok anda perlukan masa yang lama untuk trend tu berubah. Jadi kalau anda beli dekat sini pada awal bulan Januari, dia turun sampai bulan Mei. So hampir 4 bulan ke 5 bulan anda pegang position sell ni. Sama juga dengan position buy. So macam tadi saya cakap, setiap tahun trend untuk analisa fundamental, bulan Oktober sampai bulan Disember dia akan uptrend. So dekat sini anda nampak sideways dekat bulan September untuk last year. So Oktober dia start mula trend dia naik, bulan November sampai Disember. Dan sampai carry ke Januari berlaku reversal dekat sini. Dan Januari start turun sampai March ke Mei. Sebab bila dalam sawit perdagangan ataupun pengeluaran sawit ni, tempoh musim buah yang akan banyak adalah bila masuk bulan akhir-akhir tahun, bulan Disember 1, 2, 3 tu dia akan start banyak. So that's why production banyak, so harga akan turun. Jadi anda dah beritahu lah, so next year ataupun anda nak start bulan 12, so position apa ataupun posisi apa anda nak ambil lah. Okay. So support resistance ni agak penting juga untuk anda mahirkan dekat mana anda nak ukir support, dekat mana anda nak ukir resistance. So resistance ni adalah halangan di atas yang anda nak kena break untuk dia buat kenaikan baru. So bila anda dah plot high, anda dah plot low, so anda nak tahu dekat high ni dia boleh break tak high ni. So bila dia break high, dia akan buat new high. So anda tahulah itu resistance. So bila dia berlaku penurunan, dia akan turun sampai support untuk dia rebound. Ataupun dia buat pantulan lah. Jadi support ni adalah garisan dekat bawah yang sukar ditembusi bila dia turun.
So bila dia turun, dia jumpa support, dia rebound balik. So dia akan test balik dan jika break dia akan buat new low. That's why kita akan panggil dia downtrend. Jadi fractal tu anda kena tengok lah. Jadi dalam ni anda boleh nampak contohlah dalam gambar rajau saya bagi contoh. Contoh support resistance yang dia breakout ataupun dia pecah suatu resistance ataupun suatu support tu dia akan buat kenaikan ataupun penurunan yang baru. Okey, seterusnya teknik 1 2 3 ataupun previous webinar diterangkan oleh David Low, kita belajar teknik ABC. So kita panggil juga teknik 1 2 3, depends on ada trader dia pakai 1 2 3, so depends on market dan sebagainya lah. Jadi konsep dia sebenarnya sama je. Bila kita belajar fractals, kita belajar high low, support resistance, trend tadi, market structure, kita blend semua kita akan dapat teknik ni. Sebab teknik ni basically dia teknik yang sangat asas, cuma anda perlu tambahkan strategi ataupun mungkin technical indicators untuk bagi dia lebih solid ataupun lebih sharp untuk anda masuk pasaran menggunakan teknik 1 2 3 ni lah. Tak semestinya mungkin dekat tengah-tengah market anda boleh masuk 1 2 3 ni dengan lebih selamat lah sebab dia dalam trend. Tapi bila berlaku dekat reversal pattern, kemungkinan harga tu fail pun ada possibility. Jadi kita akan tengok dekat mana anda punya kemahiran yang anda lebih expert lah untuk baca benda ni. Jadi teknik ni sangat popular di kalangan trader, so dia boleh gunakan pada mana-mana market, mana-mana pasaran produk, pasaran hadapan yang lain. So kelebihan dia mencari titik pertukaran. So biasanya saya apply ni untuk cari perubahan trend ataupun kita panggil reversal pattern. Ada orang guna trading untuk harian, jadi dia depends. Kalau saya akan suka cari macam tadi saya tahu pada awal tahun kita akan tahu market akan reverse macam bulan 1 tahun lepas. Jadi kita akan tahu ni. So kita akan tengok dekat mana berlaku 1 2 3 pattern dekat daily punya chart ataupun even weekly pun lambat sikit. Tapi kita boleh tengok daily and 1 hour lah. So mana yang akan berlaku 1 2 3 pattern tu kita akan tengok. Mungkin dia akan bertukar trend daripada uptrend ke downtrend ataupun daripada downtrend kepada uptrend. Jadi dia membantu kita, maksudnya kita boleh secure position kita atau profit kita. So kita nampak market kita sekarang pegang position long ataupun buy. So kita dah sampai dekat ujung ni, kat top ni. Dia buat wave 1 2 3 dan dia break. So anda nampak dalam raja tu dia jual ataupun sell kan. Jadi anda clear position long yang anda masuk. Mungkin dekat sini anda masuk 1 2 3 buy. So anda masuk buy ataupun long position. So anda ada profit. Kat sini confirmation dia turun. Dan anda boleh secure position. Profit. Anda take profit dan anda boleh masuk sell. Seterusnya sama juga bila anda sell dan anda jumpa 1 2 3 formation dekat bottom ataupun 1 2 3 bottom ni. Kita nampak dia breakout kenaikan ni. So kita akan buat posisi buy dan ataupun kita secure profit dekat sell yang tadi kita buat. Jadi kalau tengok dalam gambar raja ni simple lah cara dia. So dia buat 1 2 3. Jadi bila dia break yang kedua tu punya high, so dia akan masuk dekat sini lah. Biasa kita ambil 1 2 tick, satu ataupun 2 point atas level breakout ni. So time frame anda boleh gunakan time frame yang berbeza-beza ikut strategi. Sebab bila kita nak hold position kita akan mostly guna yang daily punya time frame. Tapi kalau untuk yang short term kita akan, macam saya akan prefer 30 minit and lower. 30 minit, 15 minit, 5 minit dan 3 minit. Even 1 minit kita tak guna sangat reversal pattern ni. Kita just nak cari small profit lah. So kita panggil scalping kan. Jadi kita akan tengok, saya rasa 5 minit pun should be dah sangat baik lah. Okay, so saya apply teknik ni sekali lagi dekat ABC pattern ataupun 1 2 3 pattern ni dekat chart daily. So anda boleh nampak dekat sini berlaku 1 2 3 lah tadi. Ni 1 2 3 top lah. Sebab dia buat satu kenaikan high yang dekat nombor 1 ni, dia turun buat nombor 2. So nombor 3 ni dia tak boleh break nombor 1 ni. So maknanya uptrend tu dah habis. Sebab kalau dia nak uptrend dia kena naik lebih daripada nombor 1 ni. Dan dia naik, so dia uptrend lagi. So kita boleh buy lagi. Tapi dia berlaku dekat sini. Jadi bila dia turun ke nombor 2, dia buat kenaikan nombor 3 dan tiba-tiba terus break yang nombor 2 punya area ni. Jadi dia dah bagi tahu okey yang ni confirm turun. So
kita boleh masuk position sell dekat dia breakout ni ataupun waktu dia retrace ke support yang dia break tu. Sebab dekat support ni dia akan jadi resistant lah. Support become resistant punya level. So bila dia retrace balik, stop loss kita boleh letak dekat atas nombor 3 ni. Sebab bila dia confirm trend tu, biasanya dia tak akan break balik previous high tu. Jadi kita balik pada konsep Elliott wave tadi. So maknanya bila dia buat suatu wave turun, dia akan buat lower ataupun high yang lebih rendah. Jadi dia tak akan break yang sebelum ni lah. So kalau dia break, dia boleh break. So kalau dia break, dan kita kena cut loss position kita. So dekat sini isyarat dia kita nampak 1, 2, 3 tu pattern. So dia test balik. Macam ni saya apply dengan moving average 50 untuk midterm punya direction. So dia disekalikan, maksudnya dia sebagai bantuan. Maknanya bila saya kira 1, 2, 3 pattern berlaku, jika betul dia di bawah dekat MA50 ni, maknanya dua confirmation untuk saya untuk saya ambil posisi sell ataupun short. So ada dua confirmation lah, maknanya 1, 2, 3 bagi tahu dia sell dan MA pun dia di bawah MA50, so saya akan masuk sell. Sama juga dekat sini. Kat bawah kan, bila dia turun sampai dia buat 1, 2, 3, so agak kecil sikit kat sini. So anda boleh tengok chart semula, bulan Mei. So 1, 2, 3 pattern, so dia breakout kat sini. Then dia break 50. So sama ada anda masuk kat sini ataupun tunggu retracement, ataupun anda boleh tunggu di confirmation macam tadi. Dia ada dua confirmation kat sini, bawah 50 ataupun yang ni atas 50, kita boleh start buy ataupun long position. So yang teknik macam ni dia akan lebih memerlukan kita untuk hold position lah. Dan bila kita hold position ni, profit dia akan lebih besar daripada kita trade harian. Sebab mungkin ada hari-harian yang tak boleh trade, ada harian dia boleh trade. Jadi bila anda trade overnight ataupun swing yang lebih panjang ni, kelebihan dia adalah anda jimat cost dan anda akan dapat profit yang lebih besar. Berbanding anda trade harian, anda dapat small profit hari-hari, tapi kita akan buat lebih kerap trading dan kita akan lebih ada potential untuk profit dengan loss tu agak banyak lah. So dia mungkin at the end dia akan net saja profit dia ataupun break even saja. So kena tengok strategi tu balik, anda kena buat steady. So dekat sini syarat dia saya dah baca lah dia punya tu penerangan dia. Okey, sedikit saya masukkan berkenaan indikator ataupun indikator dan oscillator daripada kajian teknikal analisis. So yang utama indikator saya gunakan adalah moving average. Macam tadi saya guna MA50. So dia jadi panduan ataupun alat tuju dekat mana pasaran semasa kita nak tengok dia penentu trend dia dan sebagainya. Dia boleh jadi support dan resistance juga MA ni. Seterusnya Fibonacci. Fibonacci kita akan ada sesi yang seterusnya. Di akhir sesi seterusnya lah, maksudnya ada satu webinar berkenaan Fibonacci. So anda boleh belajar dekat situ. Sebab Fibonacci akan ambil masa yang terlalu panjang untuk kita explain. So dia boleh jadi support resistance dan dia boleh jadi prediction kita, projection dekat mana harga akan pergi, kat mana akan turun. So pada saya menarik dan sangat baik untuk digunakan lah. Okey, seterusnya kalau indikator adalah moving average. Kita panggil oscillators sebab dia untuk ukur convergence dan divergence. Jadi dia memberi signal beli dan jual ikut garisan yang terdapat dekat signal dekat moving average punya oscillators. So dia jika MACD atas kosong, dia bullish. Jika MACD bawah kosong, dia bearish. Kita panggil MACD lah. So nama penuh dia moving average, convergence, divergence. So dia ada RSI, Relative Strength Index, yang membantu kita ukur terlebih beli ataupun terlebih jual. So maknanya kita nampak harga dah naik banyak ni. So kat mana harga ni sekarang? Jadi bila dia terlebih beli, so jangan kita pergi beli lagi sebab dia dah terlebih. Jadi harga tu lebih cenderung untuk turun. Jadi kita boleh tengok dekat posisi mana. Jadi moving average ni, ini secara baca anda boleh baca dalam nota ni. So anda akan dapat video, so anda boleh baca. Jadi seterusnya senang cerita, moving average ni dia memberi kita indication dia adalah trend yang agak lambat. Kita panggil laggard punya indicator. Sebab dia mengambil kira purata harga yang bergerak sebelum ni. So maknanya kalau kita nak kira moving average 3, so anda kena ambil hari pertama, hari kedua, hari ketiga, anda averagekan pergerakan dia, so akan anda dapat satu titik. Titik ni dekat mana? Atas ke kat bawah harga tu, harga semasa. So bila harga di atas moving average, maknanya dia bullish.
harga di bawah moving average, dia bearish. So kita nak baca yang tu je. Cuma orang guna berbagai period ataupun moving average punya angka yang berbeza sebab kita nak tahu trend tu long term ataupun short term ataupun mid term. Jadi kita ada period ataupun hari ataupun angka yang berbeza, macam dalam contoh ni 5 dengan 20. So kita nak tengok 5 hari punya pergerakan dia uptrend ke, 5 hari punya pergerakan dia turun. Jadi lagi lama masa tu lagi kurang noise. Mana dia tak terlalu atas bawah, atas maksudnya tiba-tiba hari ni atas MA line, esok dah bawah MA line. So kita susah nak buat decision. Jadi kita perlukan tempoh masa yang lebih lama, so dia lebih smooth, dia lebih cantik lah. Okay, yang ini indicator saya apply juga dekat daily punya view. So anda boleh nampak saya guna MA5, MA20, MA50. So short term juga, short term ke mid term saya akan guna MA5 dan MA20 sebagai signal untuk kita masuk dan trend short term. Tapi trend yang mid term ni kita akan guna garisan 50, MA50 ni sebagai penanda aras, maksudnya sama ada dia dalam trend menaik ataupun menurun. So mid term ni boleh katakan masa dia dalam tempoh sebulan ke 3 bulan. So maksimum dia akan pergi 6 bulan lah. Tapi normally pergerakan dia dalam macam ni Oktober sampai Disember. So dalam 3 month. So dia ubah trend dan dia turun bawah ni. So dia masuk bulan keempat, jadi dia dah start turun. Jadi setiap 3 bulan trend dia akan bertukar. Jadi panduan dia saya gunakan MA50 tadi lah sebagai panduan kasar. So maknanya bila harga cross di atas MA50, saya masih 50-50 sebab MA50 bagi tahu dia masih uptrend lagi. Jadi bila dia cross di bawah ni, then kita akan masuk position sell tadi. Jadi secara tak langsung anda nampak kat sini MA50 ni memberi indication yang agak lambat lah berbanding MA5 dah bagi tahu sell kat atas ni. MA20 dah bagi tahu sell pun kat atas ni. Kan dia dah cross bawah 20. Jadi dia dah bagi tahu sell, tapi saya tak boleh masuk sell sebab kalau saya orang yang set strategi saya sebagai mid term ataupun saya kena hold position tu lebih lama, so saya tunggu confirmation kat bawah ni. So bila dia masuk bawah MA50, saya akan sell lah. So position saya akan masuk harian tak semua sini sell, tapi position yang saya holding saya dah tahu saya akan sell. Bila dia retrace balik ke MA20, saya akan sell lagi. Ataupun kita just hold lah selagi dia tak bertukar. Macam ni dia ada cross. Okay, so macam tadi saya cakap noise. Bila saya cakap saya guna moving average 5, so dia akan ada banyak noise kat sini. Di atas bawah, atas bawah, atas bawah line. So kita susah nak position, nak long ke nak short. So orang yang saya masukkan supaya dia just memberi indication awal, tapi kita akan ambil decision the whole kita punya setup tu. Maksudnya saya punya setup SOP kita lah orang kata. SOP dia okay, macam ni MA20 kena cross atas MA50. Then kita akan baru masuk position. So dekat sini anda nampak lah. So bila dia cross MA5 ni, yang biru ni cross atas merah pun, dia tak boleh naik kuat sebab dia masih bawah 50 ni. Jadi kita nak tahu bila kita nak masuk position, kita nak tahu trend semasa tu, mid term dia, short term dia. So kita boleh buat decision dengan lebih baik. Jadi dekat sini saya dapat filter satu indication yang ataupun syarat yang fail lah kita kata. Sebab kalau saya buy dekat cross ni, saya akan kena cut loss bila dia cross balik. Jadi kalau dia cross kat sini, saya ada panduan lagi satu, MA50 ni masih di bawah line. So saya tak perlu masuk buy kat sini. Jadi saya tak akan masuk buy lah. Mungkin saya akan tunggu short balik. So bila dia cross balik, saya akan short ataupun sell. So anda nampak kat sini 1, 2, 3 yang saya cakap tadi. So 1, 2, 3 kan. So dia break low ni. So kita masih sell lagi. Dan dia turun. Jadi betul lah position ni. Kalau kita masuk buy, kita akan rugi kat sini. Tapi dengan ada 50 ni, saya tak akan masuk position kat sini. Dan saya mungkin akan sell balik kat sini. So saya akan tambah untung saya kat sini lah. So tujuan dia melengkapi each other. Ataupun saling melengkapi lah. Supaya dia bagi kita signal yang lebih baik untuk kita lebih profit. Macam dekat sini juga kita nampak dia ada cross untuk sell. Tapi dia di atas line 50. Jadi saya dapat filter out ataupun saya tak ambil kira signal ni sebab dia bagi tahu indication yang berlawanan. Saya mid term, saya nak hold atas 50. Jadi dia bagi indication cross ni, saya takkan masuk sell. Saya just hold position saya untuk buy. Dan saya mungkin boleh masuk buy balik dekat atas ni. So bila dia cross mula kan.
So sama cross dan di atas 50. So saya masuk buy balik. So saya dapat ride the trend lah. Sama dekat sini. So dia cross untuk buy tapi saya tak masuk buy sebab saya kena tunggu dia break 50. Dan dia break atas 50, confirm buy, saya akan buy lah. Jadi dia nak saya gunakan MA50 sebagai bantuan untuk filter saya punya isyarat ataupun signal. So kita nak tengok apa tujuan kita guna indikator tu. So anda dah faham guna tujuan pengguna, cara nak guna indikator tu, fungsi dia dan sebagainya, baru anda boleh apply. So kita akan buat backtest macam mana. Okay, so cara kedua adalah moving average convergent divergent, MACD ataupun MACD. Yang ni sama juga, signal dia boleh bagi cross untuk sell, cross untuk buy kat bawah. So basically kita akan guna MA yang kuat adalah apabila MACD line ataupun MACD signal line ni, yang merah dan biru ni, di cross above zero. Yang tengah ni zero lah. So tengah ni. So maknanya bila line MACD ni di cross atas line kosong ni, dia bullish. So saya akan mula buy mungkin dekat area sini. So saya line cross ni dia akan bagi indication awal untuk kita keluar position ataupun trend dah semakin lemah. So anda turun, so anda boleh take profit ataupun anda tunggu buy semula lah. Ataupun sell bila dia masuk bawah kosong balik. So bila guna dekat chart FCPO juga, saya guna daily sebab dia lebih chart untuk FCPO time frame ni pun main peranan juga. So bila anda guna time frame yang lebih besar, lebih kurang noise dia. So dia tak banyak whipsaw ataupun terlalu banyak signal yang tak boleh pakai lah orang kata. Jadi kita pakai daily ni dia lebih smooth, dia lebih cantik. So anda nampak bila dia cross buy atas kosong, so anda buy kat position ni. Jadi dia akan naik. Sama juga dengan sell ni. Ni sell tapi di dalam position yang bullish sebab dia atas kosong. So dia mungkin anda boleh take profit sebab dia tak turun banyak dan dia sambung naik. So position tu anda nak tengok sell dekat atas ni bila dia cross. Tapi anda tak perlu masuk sell, anda just take profit. Kalau saya akan buat take profit dekat kawasan ni. Macam ni dia naik, kita buy kat sini atas kosong dan dia cross. So saya akan take profit dari sini lah. Waktu 3 arrow ni bagi tahu dia cross. So yang ni kita panggil divergence. So yang ini kita nak kesan dalam tujuan kita guna MACD ni sebab ni lah, sebab dia guna dia boleh kesan divergence. So bila dia harga dia macam ni dan harga ni macam ni, so kita panggil bearish divergence. So bila dia breakout ni, kita akan entry sell. Sebab yang ni dia akan breakout yang ni lah. So ni kita panggil bearish divergence. So yang kalau dia terbalik, saya lupa nak bagi divergence punya struktur. Tapi anda boleh google bullish and bearish divergence. So divergence ni akan bagi signal yang paling awal ataupun kita panggil leading indicators untuk untuk traders lah, tahu kesan dekat mana berlaku bearish divergence, so dia boleh masuk position sell tu awal. So kalau berlaku bullish divergence, dia boleh masuk buying tu awal. Jadi kita nak tengok kat mana berlaku divergence ni. Okay, so histogram MACD ni macam tadilah, histogram ni sebenarnya ada color hijau ni, color hijau yang panjang-panjang ni kan, ada yang color merah. So sebenarnya dia adalah perbezaan antara dua line ni, line oren dan line biru ni. Sekejap agak penuh. Okay, so perbezaan ni dia akan, orang kata apa, akan menentukan dekat mana dia punya ni lah. Sorry, histogram dia. So bergerak line ni, beza ni, dia akan menentukan berapa besar ni. So line ni makin besar jarak dia antara dua line ni, so dia akan tentukan jarak antara ni, histogram ni. Jadi kita just tengok, pada saya kita nak confirmkan adalah dari segi MACD pembagi kosong ni. So bila harga di bawah line di bawah MACD kosong ni, so kita akan turn sell kat sini. So sama juga bila di atas kosong ni, kita akan turn buy lah.
So sebab bila kita guna daily, pergerakan dia lambat. So akan ambil masa. Satu, signal dia akan lambat tapi dia lebih confirm. So anda nak cepat signal tapi tak confirm. So dia akan ada dua keadaan. Sama ada anda nak beli secara confirm tapi lambat, dia dah naik dulu, ataupun beli awal tapi tak confirm 50-50. Mungkin dia boleh jatuh, mungkin dia boleh naik. So depends on trader macam mana dia nak decide dia punya position ataupun trading. Okay, seterusnya adalah RSI. So RSI ni kita panggil Relative Strength Index. So macam mana anda nak tahu RSI ni adalah kita nak tahu petunjuk dia sama ada dia dah terlebih beli atau terlebih jual. So dekat sini kita bagi contoh, maknanya dia ada dua point asal ataupun level yang kita nak guna, iaitu dekat atas ni kita panggil 70 punya. So dekat sini saya dah bagi 50%. So saya apply dekat chart FCPO. Jadi anda tengok dekat mana level terlebih jual, kat arrow yang hijau, terlebih beli dekat level yang merah. So maknanya dia bagi tahu yang saham ni kalau saham pula, FCPO ni kalau dia dah sampai atas 70, dia dalam kawasan yang terlebih beli. So maknanya dekat level yang arrow merah ni semua dekat kawasan yang terlebih belilah. Jadi dia nak naik lagi boleh, cuma dia akan ada kekangan sikit lah sebab dia dah sampai orang kata maksimum untuk dia naik. So anda kena tengok dekat mana point-point ni lah yang saya marking, yang arrow ni dan arrow hijau. So hijau pula terlebih jual. So bila dia turun kan sampai maksimum dekat bawah ni, area 30 30 dan 70. So maknanya level tu anda akan tengok position yang betul lah. So maknanya anda nampak arrow hijau ni dia dah terlebih jual. So anda akan cari price dia nak rebound. So anda boleh tengok nampak dia rebound kat sini lah. Ataupun dia buat pantulan. Sama juga dengan kat atas ni. Bila dia sell, dia akan cuba untuk turun. So dekat sini pun RSI pun juga boleh membentuk divergence. So kita boleh cari bullish atau bearish divergence. Jadi anda nak tengok terlebih beli dan terlebih jual. So bila lepas 70 ni, maknanya janganlah pergi beli kat atas ni, long ni. Dekat merah ni kan. So jangan pergi beli dulu sebab dia dah kawasan yang terlebih jual. So kalau dia turun, dia akan turun banyak. So anda akan salah position dan anda perlu cut loss agak besar bila anda salah position. So dekat bawah ni, so dapat beli kat bawah kan. Jadi anda perlukan gabungan indikator. Tak semestinya anda guna RSI saja. So anda perlukan confirmation indikator yang lain lah. 1, 2, 3 untuk entry. Confirmation dari segi moving average tadi, MACD. So pada saya dia combination yang agak baik untuk anda guna secara permulaan. So anda boleh buat backtest. Kita boleh tengok sama ada dia reliable ataupun dia membantu tak kita nak filter signal dan bagi kita trading entry yang baik ataupun exit. Tak semestinya entry je. So maknanya kalau kita beli dekat point yang betul, kita long, contoh dekat bawah ni, so sama ada kita exit kat sini betul ke tak. So kalau betul dan kita profit, dan kita akan marking, kita buat journal trading dan kita mark dalam kita punya trade journal tu untuk kita track kita punya position. So webinar yang seterusnya nanti saya akan kendalikan yang berkenaan pengurusan kewangan ataupun money management and traders punya mindset. So kat situ saya akan cuba buat trading setup dan kita akan buat backtest kat situ. So macam mana anda nak susun portfolio dan ataupun trading anda supaya anda dapat improve dari segi efficiency dia. So macam sekarang kita belajar basic dulu. So nanti kita akan cuba set satu setup. Kita akan tengok setup tu macam mana dia dapat beri kita punya efek pada portfolio kita. Nak set risk reward ratio, nak set kita punya entry dekat mana, dekat timing dia dan sebagainya lah. Seterusnya tips lah dalam trading futures. Tak kisah anda trade apa pun, trade saham ke, trade futures ke, so anda perlu wajib ada stop loss dalam trading. Sebab stop loss ni wajib. Ada orang kata okay, masuk positionnya terus letak stop loss, jangan letak TP. Sebab TP ni sebenarnya kalau kita nampak profit anytime kita boleh take, tapi loss even 1 point pun kita akan susah nak cut. Sebab stop loss ni anda kena belajar banyak untuk stop loss dan anda baru pergi the next step, advance.
So anda tak boleh stop loss, then susah juga. So duit habis dan anda akan stop trading dan sebagainya lah. So anda akan gagal. Jadi wajib ada plan untuk stop loss. Macam mana nak stop loss, kita tengok pakai indicator ataupun setup yang kita guna tadi. Perlu ada plan dalam dagangan ataupun trading. Selain itu anda boleh trade ataupun kita buat trading futures ni ataupun trading apa-apa pun kita buat seperti kita berniaga lah. So anda kontrol modal bila kita berniaga kan. So dapat profit kita secure, kurang ataupun kita loss kita kena jagalah dekat mana loss kita. Jadi respect the market, hormati pasaran, jangan ada dendam kan. Esok okay kena fight balik ni, esok semalam aku rugi banyak, hari ni aku kena fight balik. So jangan ada emotion macam tu sebab everything in trading is about emotion. So lagi banyak kita ada psikologi dekat market, lagi kuat kita punya sense untuk loss lah orang kata. Jadi ketahui risiko kerugian dan keuntungan tu akan datang. Macam tadilah kita set risk reward tu, make sure risk tu kecil dan profit kita besar supaya bila profit kita akan profit cover balik loss tu dengan mudah. So perlu sediakan modal yang mencukupi. Jangan letak ngam-ngam sangat lah. So macam ada orang nak trade satu lot FCPO letak 4,500. So bila dia masuk position salah kan, so cut loss. So dia dah kurang 4,500 dia kena top up. So once sekali dia top up sampai bila dia akan belajar untuk top up. So kita galakkan letak lebih sikit supaya kita follow trading plan kita dengan relax. Sebab bila kita masuk first trade dia dah loss, so kita ada modal ataupun margin untuk masuk next position yang mungkin profit akan cover loss tadi balik. So kalau kita letak ngam-ngam modal kita ataupun cukup-cukup je. Jadi bila terkena mungkin 1-2 kali kita dah tak cukup margin dan baru nak top up margin, baru nak masuk position, lepas tu dah tertinggal mungkin setup yang profit. So kita galakkan letak lebih sikit modal supaya anda boleh get ready dengan drawdown ataupun berapa risk yang anda nak ambil. So seterusnya dan last sekali adalah take a break lah. So anda profit ke anda loss, please take a break. Kena refresh balik kan, check balik apa trading anda, so supaya emosi tu kekal tenang dan disiplin lah. Sebab untuk disiplin tu sangat susah. So saya dah lalui, orang lain dah lalui. So bila anda nak trade anda perlukan break. Sebab kalau macam saya ada guna robot kan, so automated trading, so kita tak rehat tak apa sebab robot pun tak ada rasa penat, so kita just let it go. So just run sebanyak mungkin dia run, dia just run. So tak ada masalah. Tapi untuk manusia dia perlukan rehat untuk dia come back dengan momentum ataupun psikologi yang lebih relax lah. Okay, I think that's all. Terima kasih kepada semua. So saya serah balik pada Shane lah. Okay, terima kasih Encik Fahan. Okay, sekarang tibalah masa untuk sesi soal jawab. So kalau ada soalan mau tanya penceramah kita hari ini, boleh tulis dalam chat box kita. Okay, so soalan pertama, untuk intraday kan, apakah time frame yang anda cadangkan? Okay, time frame intraday sebaiknya macam tadi saya bagi tahu, paling besar saya akan guna biasanya 30 minutes ataupun 30 minit sebab kita bermula dari segi masa, kita akan bermula pada jam 10.30. So kita tutup pada 12.30. Jadi pada saya maksimum is 30 minit supaya 10.30 sampai pukul 11 adalah satu chart yang full 30 minit. So kalau kita Fahan, I cannot hear you. Hello. Yeah. Hello, dengar? Now boleh dengar. Tadi you Okay, disconnect rasanya. okay. So kalau itulah I dah stop sharing webcam. Okay.
kalau I punya guide lah. So I akan guna 30 minit as maximum ataupun I baca direction. So mostly I akan guna 5 minute and 3 minutes. Normally broker tak ada bagi provide you charge 3 minutes. So I think 5 minute is better lah. So kalau 1 minute, sebab for me kalau nak pilih time frame mana yang suitable, so kena tengok dengan you all punya masa. Sometimes ada orang yang nak trade part time. So mungkin masa dia ada 1 to 3 hours here free. So I tak suggest untuk guna yang besar ataupun time frame yang lebih lambat sebab dia akan ambil masa untuk dia move. Jadi kalau dia guna time frame yang short, even macam 5 minit, 15 minutes pun okay. So dia lebih boleh dapat entry and exit tu lebih cepat. Jadi macam saya cakap lah, kalau kita nak intraday, kita akan cari profit yang tak terlalu banyak dan lebih kerap supaya kita boleh buat position tu few times satu hari within intraday punya period lah. So saya galakkan 5 minit, study 5 minit dengan 15 minit sebab 15 minit ni dia lebih kurang sikit lah noise dia, tapi dia lambat sikit untuk confirmation. So kita nak masuk position, tapi kalau orang yang nak target sehari 1-2 kali trade, dan dia boleh pakai 5 minit 5 minit ke 15 minit. So kalau nak lebih banyak trade dalam satu hari, target profit mungkin 3 to 5 points sekali masuk entry. So mungkin dia boleh target 5 minit ataupun 5 minit punya chart ataupun 1 minit punya chart. So tengok how capable lah dia punya kemampuan nak untuk trade tu. Okay, seterusnya, soalan seterusnya, bagaimanakah kita kena mengurus risiko gap? Okay, gap ni kan sebenarnya kalau saya lah, anda nak trade gap sebab apa? Sebab kalau bila anda buat satu, saya cerita dua senario yang berbeza. So bila anda study untuk gaji untuk long term ataupun bukan long term, ataupun anda masuk swing position based on intraday, bila anda nak masuk position based on swing punya trading style, ataupun kita akan lebih ambil pada daily punya chart ataupun 1 hour punya chart. So bila anda masuk position of overnight, so gap tu memang anda kena get ready lah, because kalau anda masuk position dekat daily punya time frame, anda akan get ready 20 to 40 points punya drawdown ataupun kita panggil against lah. Maknanya dia boleh lawan kita 30 ke 40 point punya berlawanan arah, dengan syarat position yang anda masuk dekat the right timing lah. So kalau anda ada jumpa gap dekat direction yang betul, dia lebih baik. Jadi bila anda trade, contohnya saya nak masuk swing dekat daily time frame, so anda jumpa 1 to 3 reversal, anda jumpa dia cross MA, so anda masuk position sell. So bila dia gap down esok ataupun lusa, okay. Tapi bila dia gap up, anda perlu tengok dia sama ada dia kena stop loss atau tak. Jadi saya tak rasa ada isu dekat gap tu menghalang kita trade. Cuma isu dia is dekat intraday player. So intraday trader ni dia tengok market hari ni open pagi gap up. So macam ni dia nak trade gap. Jadi gap tu memang akan ada isu sebab masa kita ni terlalu pendek. Jadi kita dah facing ataupun dah jumpa this issue memang lama lah. So maknanya kalau anda nak trade, saya punya saranan adalah bila anda trade intraday, anda jangan carry position tu overnoon ataupun tengah hari tu rehat, anda jangan carry position daripada pagi sampai petang. Sebab bila kita buat kiraan dari segi backtest lah, maknanya kita dah guna algo sistem apa semua, so kita dah kira, contoh anda masuk pagi, anda dapat gap pagi, so saya sarankan anda avoid dulu biar dia stabilize, dan kalau anda rasa tak ada position juga selepas gap waktu sesi pagi, anda jangan masuk sesi pagi, anda fokus pada sesi petang. So satu lagi tips, bila anda masuk sesi pagi 10.30 sampai 12.30, jangan carry 12.30 sampai pukul 2.30, carry position yang pagi sampai petang. Sebab kalau anda nak carry, anda perlu carry setiap trading anda. Faham tak? Maksudnya hari ni saya trade pagi masuk long pukul 10.30 ataupun 10.40, sampai pukul 12.30 saya tak ada profit yang, ataupun saya tak sampai target saya akan hold sampai untuk sesi petang. Bila anda hold untuk sampai sesi petang, setiap hari anda trade seterusnya anda perlu hold waktu tengah hari tu. Sebab bila kita kira ratio dia agak boleh kata 50-50.
So kalau anda tukar hari ni anda hold overnight, esok anda tak hold overnight, even tak kena TP atau kena TP, anda bertukar-tukar, so kita dah kira probability anda akan kena loss tu agak tinggi. So maknanya kalau anda carry overnight hari ni, esok anda kena carry overnight setiap hari lah trading tu. Kalau anda tak carry overnight hari ni, so anda kena jangan sekali lah, sebab kadang-kadang berlaku gap waktu sesi tengah hari tu pun dia akan kacau kita punya modal lah. Kalau gap tu sikit okey, tapi kalau gap dia banyak dan dia akan kacau kita punya trading plan dan money management. Okay, boleh. Jadi kita buat satu soalan lagi, iaitu kalau intraday kan boleh buat 2 transaction yang berlainan pada satu masa ke? Okay. Actually yang okay, ramai yang tanya juga. Kita boleh buat transaction yang berlainan dalam satu masa untuk FCPO, tetapi dengan syarat adalah berlainan bulan. So anda tak boleh buat dua position yang berlainan dalam satu kontrak yang sama. Contoh saya trade sekarang bulan Disember, saya masuk long position atau buy. So saya tak boleh buat satu lagi kontrak, saya tak boleh buat satu lagi position sell. Sebab berlainan position tu akan buatkan position kita tu tertutup lah. Jika kita masuk buy, kita nak buat satu position lain sell dengan niat kita nak ada satu buy satu sell. Tapi tak boleh. Untuk FCPO dia benarkan kita buat dua position yang berlainan adalah dengan cara anda masuk berlainan bulan. Sebagai contoh, anda masuk Disember, anda masuk long position ataupun buy. So anda boleh masuk sell, tapi anda masuk bulan Januari. Jangan masuk bulan yang sama lah. So sebenarnya teknik ni kita boleh panggil lock ataupun spread. So nanti anda cari webinar yang berkaitan spread market ataupun spread trading. So anda boleh tengok macam mana dia akan menjelaskan isu spread ni lah. So anda boleh buat position tu, tak ada masalah. Tapi sebab pergerakan FCPO antara bulan ni sebenarnya tak lari jauh. Mungkin 5 point maksimum dalam 10 ke 15 point lah. Tapi takkan terlalu jauh. So anda boleh masuk, tapi directionnya sama. So maknanya kalau bulan Disember dia uptrend, bulan Januari biasa dia pun akan uptrend. Cuma pergerakan dia ada slow sikit lah bulan seterusnya ni. Jadi untuk buat dua position dalam masa yang sama, dalam masa yang sama tapi dua position yang berlainan lah, senang cerita. Maknanya satu buy satu sell ni anda boleh buat di kontrak yang berlainan, satu bulan Januari ataupun satu bulan Disember. Satu long Januari, satu sell dekat Februari macam itulah. So anda boleh buat dengan cara itulah. So anda tak boleh masuk dua position yang berlainan dalam satu kontrak yang sama. Okay. Terima kasih Fahan. Okay, sama. Alright, so seterusnya kami ada webinar yang akan dilangsungkan minggu depan, iaitu webinar dalam bahasa Cina, iaitu Exploring Futures as a Full-Time Career. Okay, yang akan dilangsungkan dalam bahasa Cina. So the registration link sudah bagi dalam chat group. So seterusnya kami ada satu survey. Anda akan dijemput untuk menjawab survey ini. Selepas anda menjawab, kami akan pilih 6 orang lucky winner untuk bagi Touch and Go Reload Pin yang bernilai RM50. So lepas anda exit webinar ini, anda akan nampak survey ini. Okay. So terima kasih semua atas menyertai webinar kita hari ini. So terima kasih Fahan, dan kita jumpa di webinar seterusnya. Okay. Bye-bye. Okay, terima kasih Shin. Thank you. Bye. Yeah, bye. Bye.